Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, sudah lama saya tak bersiaran untuk membuat sebarang konten dekat channel ni. Lebih kurang setahun lebih, dekat 2 tahun dah. Okey, maaf gangguan belakang tu ada bising-bising. Saya minta maaf. Saya ni rumah saya di tepi jalan. So memang ada bunyi-bunyi bising lah. Okey, untuk viral kali ni trending, kita masih meneruskan pembacaan berita-berita terkini. Okey, kita baca bersama-sama. Untuk hari ni 27 Ogos 2022, hari Sabtu. Siapa yang ada kat rumah, selamat bercuti. Siapa di jalan raya, hati-hati. Alright, kita teruskan Kita baca pasangan muda terpaksa pilih bawah jejambat selepas hilang pekerjaan. Ini petikan daripada berita harian. Berita harian nasional. Saya tertarik untuk baca ni sebab saya tengok ni lah yang berlalu dekat feed Facebook. Memang ramai yang komen lah. Ramai yang kata ada lagi peluang pekerjaan sebenarnya dekat ni, berlaku dekat Pulau Pinang. Katanya kalau yang bekerja kilang banyak saja offer, walaupun yang tiada sijil sekalipun. Tiada sijil SPM pun boleh bekerja. Kalau operator tu banyak peluang pekerjaan. Tak semestinya, maksudnya tak semestinya kata kalau tak ada sijil tak ada pekerjaan langsung. Okey, so kita yang tu saya tak tahu, itu mungkin ada pendapat masing-masing macam mana pihak dua pasangan ni boleh bertindak untuk menjadi gelandangan. Okey, katanya tak ada peluang lagi nak bekerja dan tak nak menyusahkan keluarga. Okey, kita baca sama-sama. Butterworth berlaku di Pulau Pinang. Sepasang suami isteri terpaksa menjadikan kawasan bawah jejambat di Jalan Bagan Dalam di sini sebagai tempat berteduh kerana tidak lagi mampu menyewa rumah berikutan kehilangan pekerjaan sejak beberapa bulan yang lalu. Malah pasangan muda dikenali sebagai Siti dan Muhammad, masing-masing berusia lingkungan 20-an, muda lagi. Tidak mahu menyusahkan keluarga, satu tak nak susahkan keluarga. Dan juga dia katanya keluarganya juga terhimpit dengan masalah keuangan. Okey, Siti berkata dia dan suami kehilangan kerja selepas pandemik COVID-19. Hingga memaksa mereka keluar dari rumah yang didiami di Jalan Bagan Luar kerana tidak mampu membayar sewa. Sejak dari itu kehidupan kami seperti inilah, menjadi gelandangan dan menjadikan kawasan bawah jejambat sebagai tempat untuk tidur dan berehat. Kami bukan dari keluarga yang senang dan kerana tidak mahu menyusahkan sesiapa, kami memilih hidup seperti ini. Tambahan pula, ramai yang prihatin kerap turun menghulurkan sumbangan makanan dan itu sudah cukup bagi kami untuk mengisi perut yang lapar. Alright, so kalau mereka pasangan ni saya tak nampak ada anak so mungkin kalau ada anak lagi susah lah ni. Terdahulu pasangan suami isteri itu ada antara 300 penerima bantuan makanan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR. The Escort Merdeka. Siti berkata dia dan suaminya bersyukur dengan keprihatinan masyarakat terhadap golongan gelandangan yang tidak bernasib baik. Ramai yang senasib seperti kami sejak COVID-19 menular dan keadaan ekonomi yang kurang baik menyukarkan untuk mendapat pekerjaan. Sementara itu, pengurus residensi Sky Resident by The Escort, Lee Bon Kee, berkata pihaknya menyedari pandemik COVID-19 yang menular sejak lebih 2 tahun yang lalu menyebabkan ramai golongan terjejas daripada segi pendapatan. Dalam usaha meringankan beban mereka yang terjejas, pihak syarikat memperuntukkan RM1,000 setiap bulan untuk membantu golongan kurang bernasib baik ini. Okey, so ada yang bagi bantuan dan ramai yang berpendapat masih ada peluang pekerjaan. Boleh dielakkanlah dari menjadi gelandangan. So saya tak tahu, mungkin ada yang boleh bagi pendapat ataupun pihak-pihak luar yang nak mencari tenaga pekerja boleh cuba dapatkan. Saya tak tahulah, itu sepatutnya kena daripada usaha sendirilah untuk mencari pekerjaan. Dan kalau yang macam contoh macam saya sekarang ni buat konten, ini adalah satu ikhtiar lah untuk kita mencari pendapatan. Dekat sekarang ni, siapa yang buat konten dekat, saya tak pasti, macam TikTok semua tu, kalau buat live tapi kena ramai follower lah, dapat bayaran. Malah yang buat maksudnya yang kalau ada produk kita boleh promosikan, dia bayar juga untuk kita. Itu salah satu cara untuk yang ada teknologi lah. Tapi sekurang-kurangnya kena ada laptop dan internet. So mungkin
Katalah internet, saya rasa laptop sekarang yang bajet punya saya rasa 500-600 dah boleh dapat laptop biasa saja. Kalau nak edit pun saya rasa kalau macam saya ni tak ada apa yang nak edit sangat, tak perlu nak boom bombastic sangat. So laptop lebih kurang kan under RM1,000 modal lah, under RM1,000. Lepas tu boleh ada internet lah. Internet kalau ambil internet yang biasa pun, contoh SIM card yang biasa lah, maksud saya dalam RM30 macam tu untuk internet saya rasa dah boleh. Okey, edit dan masukkan dan terus upload lah. Dia memerlukan masa memang, tapi sebabkan kalau macam ni punya kes setahun kan, lebih kurang setahun jadi gelandangan macam tu. Dalam masa setahun kalau kita hari-hari upload video ke buat konten saya rasa dapat juga at least kan, dalam masa 6 bulan macam tu dapat pulangan at least. Memang mungkin bukan akan nak segera sebab dia ada syarat-syarat tertentu. Kalau macam YouTube ni perlukan 4,000 jam 4,000 jam kena orang tengok. Lepas tu kena ada subscribers sekurang-kurangnya 1,000 baru kita boleh apply untuk monetize. Monetize tu barulah diterima bayaran. So dan bayaran pun kalau ikutkan 1,000 view tu berapa persen lah. Memang tak nampak sangat dalam keadaan yang kalau nak segera tak nampak lah. Dia macam passive income, so kena ambil masa. Tapi at least kita ada satu ikhtiar lah. Boleh juga buat dropship. Dropship tolong jual-jual produk orang lain. Itu bagi yang tidak suka bekerja. Katalah dia tak nak pilih untuk bekerja sebagai operator kilang ke apa ke. Itu adalah salah satu cara sekarang adalah melalui internet lah. Macam-macam cara buat duit kat internet. Itu salah satu. Saya rasalah, bagi saya, pendapat saya. Bagaimana pula dengan viewers yang sekarang yang mendengar, tengok video ni? Apa pendapat dan pandangan? Okay, sila tinggalkan komen. Terima kasih kerana masih setia bersama channel saya ni. Walaupun channel saya ni dikira usang, saya dah lama stop. Saya pun busy dengan buat trading saham. Trading saham pun sama juga. Trading saham ni diperlukan skill, perlukan pengalaman dan perlukan kena belajar lah, kena rajin belajar, praktis. Modal jangan masuk banyak-banyak dulu, test dulu. Contoh contoh ni kat bursa. Contohlah kita nak test je dulu. So modal yang sanggup rugi adalah RM500. Okey. Modal sanggup rugi RM500, masukkan RM500 dulu, test dulu boleh tak dapat untung. Memang jangan terus buat keluar lah. Sebab dia ada fee fee setiap kali kita buat transaction untuk beli jual tu ada fee. Dia dikenakan apa? Fee tu apa? Ya Allah, Tuhan aku. Bayaran fee dia sebab ada cukai tax, cukai masa bayaran jual beli itulah dia ada charge yang dikenakan. Itu salah satu juga. Bila kita praktis macam saya setahun 2 ni saya buat saham, at least kan sehari boleh dapat RM100. Tapi kena progressnya dia perlukan masa. Itu salah satu cara. Banyak lagi peluang pekerjaan, peluang untuk cari duit dekat online. Itu je saya nak cakap. Point dia, banyak peluang pekerjaan ataupun peluang mencari duit di internet. Maupun di luar sana lah. Kalau fizikal, saya rasa mungkin boleh jadi pekerja-kerja dekat restoran ke. Kalau masih ada yang memerlukan. Pendapat saya tengok kat Facebook, majoriti kata masih ada peluang pekerjaan sebagai operator pengeluaran. Boleh cuba. At least, okay, kita perlu letakkan satu usaha lah untuk mencari duit. Gelandangan ni bukan nak kata itu last memang tak mampu nak buat apa dah. Itu memang tak mampu buat dah. Mungkin saya tetap perlu cuba sehabis baik lah untuk mencari wang lah. Okay. Itu pendapat saya. Okay, lain-lain boleh tinggalkan komen. Okay, kita jumpa lagi. Sebelum saya baby banyak-banyak. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.